soal perjuangan tu langsung tidak disebut kerana mereka banyak bercakap soal tawaran-tawaran ataupun nak menjatuhkan pihak lawan dan sebagainya. Tetapi ketika nak membentuk kerajaan ini, kita dapat melihat seolah-olah macam faktor ideologi itu timbul. Soal ideologi matlamat perjuangan itu timbul kerana nak membentuk kerajaan. Dan walaupun sebelum ini banyak pihak setiap parti kata kita bergerak solo, kemudian kita boleh bekerjasama selepas pilihan raya, tetapi ia suatu yang bukan mudah lah yang disebutkan, kerana selepas pilihan raya nak membentuk kerajaan lagi payah kerana mereka tidak bersama sewaktu pilihan raya. Kenapa kerjasama politik mudah berlaku sini? Kerana pakatan pilihan raya itu berlaku sebelum pilihan raya. Jadi mereka sudah menyelesaikan isu-isu tuntutan parti politik, mereka memberi fokus kepada apa dasar bersama, dan bila menang, kerajaan yang hendak dibentuk itu perlu memberi fokus kepada dasar bersama berbanding perjuangan asal parti-parti politik. Tetapi apabila kerjasama politik itu dibuat selepas pilihan raya hanya untuk membentuk kerajaan, maka inilah masalah yang timbul, kerana setiap parti ada prinsip perjuangan. Tetapi bila hendak bekerjasama, apakah dasar-dasar bersama yang boleh menyatukan semua kehendak dan juga matlamat parti-parti perjuangan. Tetapi saya juga melihat kalaulah kerajaan perpaduan ini boleh diwujudkan antara PH dan PM, saya akan dapat melihat setiap parti akan menyederhanakan tuntutan perjuangan masing-masing. Contohnya DAP, apabila wujudnya kerajaan perpaduan, mereka perlu bersama dengan PAS dan bersatu. Mungkin DAP perlu tone down tuntutan-tuntutan ataupun perjuangan mereka yang sebelum ini. Mereka tidak bolehlah bersikap semasa mereka menjadi parti pemerintah dalam keadaan Pakatan Harapan. Begitu juga dengan PAS. Bila PAS menjadi sebahagian daripada kerajaan, PAS boleh menyederhanakan tuntutan, kerana ramai juga yang mengatakan bahawa bila PAS dah menang 49 kursi yang paling besar dalam sejarah pilihan raya kali ini, maka ramai yang khawatir bila PAS dah kuat dalam kerajaan, adakah Islamisasi akan berlaku, adakah ia akan menekan bukan Islam dan sebagainya. Dan ini memang timbul dalam banyak perbualan di luar sana, terutamanya mereka yang bukan Islam. Jadi soal prinsip ini memang satu perkara yang sangat penting. Setiap parti ada prinsip mereka, ada arah perjuangan mereka. Jadi cuma kita berharap dengan kalaulah ada kerajaan perpaduan ini, maka setiap parti perlu lebih sederhana, sentrik, lebih kepada sentral, kerana ia akan memberi banyak kebaikan daripada setiap parti menuntut hak dan tuntutan masing-masing. Jadi saya kira soal prinsip satu perkara, soal pendekatan satu perkara, kan. PAS dulu pernah bercakap, pernah menyuarakan tentang negara Islam dan sebagainya, tetapi PAS juga pernah bekerjasama dengan DAP dalam Barisan Alternatif dalam Pakatan Rakyat. Maksudnya prinsip satu hal, tetapi pendekatan, strategi. Kerana prinsip bagi saya setiap parti masing-masing ada prinsip, kan. Tetapi yang akan menjadi tumpuan ialah strategi. Strategi itu mungkin boleh berubah. Mungkin boleh berkawan masa ini, mungkin pada masa akan datang boleh tidak berkawan dan sebagainya. Saya banyak buat kajian tentang PAS contohnya. PAS walaupun dia bersama dengan DAP, walaupun dia bersama dengan mana-mana parti politik, PAS tidak pernah meninggalkan perjuangan asal parti. Tetapi apa yang mereka lakukan ialah strategi, pendekatan mereka berubah. Kalau dulu mungkin tidak boleh bekerjasama, sekarang boleh bekerjasama, tetapi prinsip masih kekal. Saya kira bukan PAS saja, semua parti sama. Contohnya UMNO dengan Perjuangan Melayu itu prinsip dia, tetapi mungkin dalam masa situasi sekarang ini, UMNO perlu mengambil pendekatan yang lebih fleksibel. Cuma bagaimana UMNO nak menjelaskan kepada akar undi itu satu perkara lah, kerana mereka telah membuat satu ketetapan, tapi dengan satu tindakan yang kalaulah mereka nak bekerjasama dengan Pakatan Harapan contohnya, mereka perlu menjelaskan kepada akar undi bagaimana mereka nak meyakinkan ahli-ahli yang
pengundi-pengundi yang menyokong mereka. Sebab berdasarkan kenyataan-kenyataan pemimpin ni, saya melihat mereka menggunakan pengundi mengundi mereka untuk ini, bukannya untuk kerajaan perpaduan dan sebagainya. Jadi contohnya Perikatan Nasional, mereka mendapat jumlah kursi yang besar. Pengundi Melayu menyokong mereka. Mereka mengatakan pengundi Melayu menyokong mereka bukan untuk kerajaan perpaduan, tetapi kerajaan sendiri yang berteraskan kerajaan Melayu Islam. Jadi ini dilema yang dihadapi lah kita semua sekarang ini. Saya kira pengundi Malaysia juga sudah bijak dan tahu pengharapan, expectation mereka. Maybe mereka boleh melowerkan expectation. Apa perlu mereka memilih, tapi bukan bermakna kita tidak boleh menuntut accountability dan transparansi juga tak boleh urus yang cemerlang. Itu satu perkara berbeza. Kita dah bersama. Kita baru dapat satu kenyataan terbaru daripada Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR berkenaan dengan pemakluman Hari Penamaan Calon Pilihan Raya Umum ke-15 bahagian Pilihan Raya Parlimen P017 Padang Serai dan Dewan Negeri N42 Tioman Pahang, di mana kita dimaklumkan oleh pihak SPR 24 November ni esok tau sebenarnya. 24 November Hari Penamaan Calon bagi Parlimen Padang Serai dan juga Dun Tioman, di mana ia akan bermula jam 9 pagi sehingga jam 10 pagi di dua lokasi. Untuk Parlimen Padang Serai di Dewan Kompleks Sukan Kulim High Tech, di Rompen pula di Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah. Macam biasa kena bawa pencadang, calon penyokong ataupun mana-mana dua daripada mereka ataupun mana-mana seorang daripada mereka perlu